Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan anti hadis. Saya Nurul Hidayah Ikasa akan mulakan pembentangan. Anti hadis merupakan antara ajaran sesat yang menular dalam kalangan masyarakat Islam sejak beberapa tahun yang lalu. Pengaruh anti hadis ini semakin luas apabila wujudnya pihak-pihak tertentu yang mendukung kepercayaan dan kefahaman mereka di samping wujudnya buku-buku, artikel-artikel dan seminar yang berkaitan. Fahaman anti hadis ini sebenarnya mempunyai pegangan yang tidak mempercayai hadis sebagai sumber epistemologi Islam selepas Al-Quran. Penghujahan golongan ini yang bersefahaman bahawa Al-Quran sebagai kitab yang lengkap dan sempurna telah menolak sumber-sumber lain sebagai sumber perundangan Islam. Untuk menguatkan hujah mereka, beberapa ayat Al-Quran cuba diselewengkan tafsirannya. Kebanyakannya, penyelewengan mereka melibatkan soal akidah, politik dan fiqh. Dalam soal akidah, golongan ini meletakkan kedudukan Nabi Muhammad SAW sekadar pengikut Nabi Ibrahim AS. Menurut Ibrahim AS adalah pesuruh Allah SWT, bukan Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan itu, mereka mendakwa solat, puasa, zakat dan amalan-amalan ibadah yang lain harus mengikut Nabi Ibrahim AS. Golongan anti hadis ini juga menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan politik, terutamanya yang berkaitan dengan kepimpinan ulama'. Mereka mendakwa ulama' dahulu dan kini semuanya palsu, menyelewengkan ajaran Allah SWT, bertopengkan amalan Rasul serta mereka reka hukum. Mereka mendakwa ulama' mencipta hukum haram dan halal, sesat, undang-undang, kekeluargaan Islam dan sebagainya. Walhal semua itu tiada dalam Al-Quran. Bagi mereka, ulama' adalah sekutu Allah SWT. Jelas di sini, golongan anti hadis ini cuba mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut seleranya sendiri berdasarkan terjemahan yang lemah. Mereka sebenarnya tidak mempunyai kepakaran dalam bahasa Al-Quran, tidak memahami uslub dan ayat balaghahnya. Jadi, memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan yang sedia ada mengakibatkan fahaman mereka tersasar daripada maksud sebenar. Definisi golongan anti hadis. Menurut Kamus Dewan 2002, golongan adalah kumpulan atau kelompok dan anti pula adalah awalan yang bermaksud melawan, membantahi, menentang dan tidak menyetujui. Perkataan hadis dari segi bahasa ialah baru atau khabar atau apa yang diucapkan oleh seorang pengucap. Antara hujah golongan ini menolak hadis ialah disebabkan proses penulisan hadis yang lambat dan tidak relevan untuk digunakan pada zaman masyarakat sekarang. Antara dalil-dalilnya adalah wama yantiqu anil hawa, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemahuan hawa nafsunya. Yang kedua, in huwa illa wahyun yuha, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi Muhammad SAW tidak bercakap menurut hawa nafsunya. Sebaliknya bercakap berdasarkan wahyu yang turunkan kepadanya. Firman Allah SWT, Qul ati'ullaha war rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Perintah mentaati Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Imran. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah iaitu Al-Quran dan Rasul iaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sejarah golongan anti hadis. Zaman Rasulullah SAW, kemunculan golongan ini dapat ditinjau di kalangan kaum Quraisy yang telah mendustakan ajaran baginda serta melemparkan tuduhan yang tidak berasas. Namun tidak dikategori sebagai anti hadis kerana akidah mereka tidak beriman terhadap ajaran Islam. Sejarah anti hadis pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Golongan anti hadis telah wujud pada zaman sahabat Rasulullah. Umayyah bin Khalid berusaha mencari penyelesaian terhadap permasalahan merujuk Al-Quran sahaja. Beliau telah berbincang dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar telah mengingatkannya agar menerima dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Ali Hazikah binti Muhammad Arif. Nombor metrik di 1921162. Perkembangan anti hadis zaman moden. Selepas beberapa abad muncul semula fahaman yang dipelopori oleh golongan orientalis di Iraq dengan slogan menolak hadis. Situasi ini turut sama berlaku di Mesir zaman Syekh Muhammad Abduh. Ia juga muncul keraguan yang ditimbulkan oleh penjajah barat. Seterusnya, kemunculan anti hadis zaman Imam Syafi'i muncul berorientasikan kepada dua perkara iaitu penolakan terhadap hadis yang bersifat bukan mutawatir seperti hadis ahad. Mereka mendakwa bahawa hadis bukanlah penerang atau penguat kepada Al-Quran. Seterusnya, orang yang mula berdebat dengan golongan berkenaan ialah Imam Syafi'i. Beliau telah berjaya mematahkan idea palsu yang dikemukakan anti hadis, sehingga mereka kembali bersetuju dengan hujah seterusnya berpegang teguh pada hadis Rasulullah. Seterusnya, lihat pula kepada golongan yang terlibat dengan anti hadis. Ada 3. Yang pertama, kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW secara keseluruhan. Kelompok yang kedua pula, kelompok yang menolak hadis-hadis yang tak disebutkan oleh Al-Quran secara tersurat ataupun tersirat atau yang bertentangan dengan akal sihat manusia. Yang ketiga, kelompok yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir dan menolak hadis-hadis ahad walaupun ianya sahih. Seterusnya, matlamat dan faktor penubuhan anti hadis. Yang pertama, untuk melemahkan ajaran Islam dari dalam. Yang kedua, terpengaruh dengan idea-idea yang dikemukakan oleh orientalis barat. Dan yang ketiga, mendakwa kitab-kitab hadis sahih tidak mengandungi kata-kata atau perbuatan Nabi SAW, bahkan ia mengandungi anggapan atau tekaan pengumpul-pengumpul hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Gerakan anti hadis di Malaysia. Lahir pandangan bahawa hadis tidak boleh dijadikan pegangan berautoriti dan sebagai sumber hukum sekitar 1980-an. Terbitnya buku Hadis Satu Penilaian Semula, terbitan Medan Intelek Sdn Bhd Petaling Jaya 1986. Pada tahun 1986, bahan-bahan yang berkenaan dengan anti hadis disebarkan melalui POS Kasim Ahmad, iaitu merupakan pelopor gerakan anti hadis serta pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Beliau menganggap bahawa hadis merupakan satu penyelewengan dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau terpengaruh dengan idea-idea yang dikemukakan oleh orientalis barat. Dari hukum syariat pula, beliau menolak sebarang bentuk kafiyat solat dalam hadis. Seterusnya, mendakwa kitab-kitab hadis sahih mengandungi kata-kata dan perbuatan Nabi SAW. Siapakah Kasim Ahmad? Ianya merupakan pelopor gerakan anti hadis.
Nama penuhnya adalah Qasim bin Ahmad. Dia lahir pada tanggal 9 September 1933 di Bukit Pinang, Kedah. Ayahnya bernama Ahmad bin Ishaq, sementara ibunya bernama Ummi Kaltum binti Haji Ahmad. Kedua orang tuanya berasal daripada wilayah Melayu Patani, iaitu Thailand. Sejak sekolah beliau sudah dikenali sebagai pelajar yang rajin dan pintar. Pada tahun 1952, beliau tertarik dengan dunia filsafat Islam. Ketika masuk Universiti Singapura pada tahun 1954, tahun 1955 beliau bergaul dengan golongan liberal, iaitu golongan sosialis Marxis, dan mulai tertarik dengan teori-teori Marxis dalam membebaskan rakyat dari penjajahan dan kemiskinan. Seterusnya, beliau kemudian bekerja dengan Dewan Bahasa dan Pustaka di Young Road, Kuala Lumpur. Kemudian ianya ditawarkan menjadi pensyarah di School of Oriental and African Studies, University London. Oleh sebab tarikan politik, beliau bekerja sebagai guru sementara di Sekolah Abdullah Munsyir, iaitu di Pulau Pinang, sambil aktif dalam Parti Rakyat Malaysia yang diketuai oleh Ahmad Boys Taman. Seterusnya, selepas peristiwa berdarah Mei 13, beliau bekerja sebagai guru dan penterjemah bebas sehingga beliau berpindah ke Kulim pada 31 Ogos 2007. Seterusnya, kita lihat pula kepada metod pemikiran Qasim Ahmad terhadap kajian hadis, iaitu mentafsirkan nas Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan kefahamannya sahaja dan tidak memahami nas secara dasarnya. Yang pertama, berjaya kebebasan untuk berijtihad, mentafsir dan memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, mendahulukan pandangan logik akalnya dan juga reaksi para pemikir lain dalam sesuatu isu berbanding dalil-dalil nakliyah yang telah jelas kesahihannya. Sebelum itu, nama saya Royhanatul Johana binti Abdali, nombor metrik di 1921164. Okey, untuk kesilapan pada buku yang dikarang oleh Qasim Ahmad, iaitu Hadis Satu Penilaian Semula, yang pertama ialah beliau mengatakan apabila Nabi Muhammad SAW wafat, beliau hanya meninggalkan Al-Quran sahaja kepada umat Islam dan juga manusia. Yang kedua, Qasim juga mengatakan bahawa buku hadis sahih tidak mengandungi kata-kata ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Qasim mengajak manusia berguru kepada sejarah dan menyatakan bagaimana berlakunya penyelewengan oleh sarjana-sarjana agama ini kepada kitab Injil setelah 300 tahun Nabi Isa wafat. Okey. Seterusnya pula, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan para hadis ini? Yang pertama ialah atas faktor kesilapan penulisan Qasim, maka kerajaan telah mengharamkan buku Qasim tersebut melalui warta kerajaan bertarikh 10 Julai 1986. Seterusnya pula, pada Oktober 1992, beliau dengan pendirian yang sama telah menulis sebuah buku yang bertajuk Hadis Jawapan kepada Pengkritik terbitan media intelek Sindiran Berhad. Maka, kerajaan sekali lagi telah mengharamkan buku berkenaan melalui warta kerajaan yang bertarikh 21 April 1994. Dan yang terakhir, pada 19 Jun 1995, golongan anti hadis ini telah menubuhkan Jemaah Al-Quran Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai JAM di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Motifnya, penubuhan ini telah menyuruh umat Islam di Malaysia dan juga di seluruh dunia kembali kepada ajaran Tuhan dalam kitab sucinya iaitu Al-Quran. Walau bagaimanapun, pertubuhan ini gagal didaftarkan kerana tidak mendapat kebenaran daripada kerajaan Malaysia. Okey. Seterusnya, tindakan menangani isu golongan anti hadis ini iaitu GAH. Okey, apakah tindakan dia? Ialah untuk tindakan kerajaan, mereka mengeluarkan fatwa. Yang pertama ialah hadis satu penilaian semula telah diharamkan oleh Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam pada 19 Jun 1986.
Yang kedua, Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah membuat keputusan berhubung dengan kumpulan anti hadis pada 19 Jun 1995, iaitu berkenaan dengan ajaran Haji Kahar. Jabatan Kuasa Perundangan Majlis Agama Islam Selangor pada 28 Mac 1991 telah memfatwakan ajaran ini adalah salah dan menyeleweng. Keputusan fatwa telah diwartakan pada 21 Ogos 1991, iaitu JAKIM 2005. Okey. Yang kedua ialah mereka mengharamkan buku-buku pertubuhan, iaitu pada 7 Jun 1986, Kementerian Dalam Negeri secara rasminya telah mewartakan pengharaman buku. Hadis satu penilaian semula setelah disyorkan oleh Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan BAIS 1995. Okey, untuk sesi muzakarah pada 15 Mac 1998, satu perjumpaan telah dilakukan oleh pihak penyelidikan JAKIM bersama dengan Haji Kahar dan pengikutnya di rumah Haji Kahar di Kampung Kamesah, Ulu Kelang, iaitu JAKIM 2005. Ini kerana beliau tidak mempercayakan hadis. Pada dia, hadis yang ada sekarang hanyalah rekaan manusia yang dibuat selepas wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, pendedahan di Akbar. Akhbar Harian Kosmo pada hari Khamis 18 Mei 2006 telah menyenaraikan 23 ajaran sesat di Selangor. Okey. Apakah tindakan-tindakan NGO dan juga masyarakat? Yang pertama ialah mereka membuat aduan. Tindakan-tindakan yang telah dibuat selama ini oleh pihak-pihak berkuasa adalah berdasarkan aduan-aduan yang telah diberikan oleh orang ramai. Tanpa aduan daripada orang ramai, pihak berkuasa sudah pasti tidak akan dapat melaksanakan kerja-kerja mereka dengan sempurna. Dan yang kedua, pendedahan di Akbar. Penyelaras projek Persatuan Pengguna Islam Malaysia iaitu PPIM, Nur Nirwadi Mat Nordin telah mendedahkan di Harian Metro 17 Januari 2006 kewujudan gerakan anti hadis yang telah bertujuan menyebarkan kepercayaan, amalan dan juga pemikiran berlandaskan Al-Quran semata-mata. Beliau berkata pihaknya mengesan aktiviti golongan itu di internet yang boleh memberi kesan yang tidak baik kepada generasi muda zaman sekarang. Okey, apakah implikasi golongan anti hadis ini? Ialah yang pertama, individu Muslim terdedah kepada perkara-perkara syirik, kufur dan juga murtad. Akidah dan pengamalan syariat seseorang individu Muslim menjadi terjejas dan juga rosak. Yang kedua, perpecahan dalam keluarga dan juga masyarakat. Institusi keluarga menjadi rapuh sehingga membawa pada keruntuhan, manakala institusi masyarakat menjadi retak sehingga membawa kepada kerosakan dan juga perpecahan. Dan yang terakhir ialah ancaman terhadap keselamatan negara. Negara menjadi tidak stabil disebabkan perpaduan serta keharmonian masyarakat diganggu-gugat. Okey, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Apakah kesimpulan yang kita dapat dalam anti hadis ini? Ialah pertama, golongan anti hadis adalah golongan yang langsung tidak mempercayakan bahawa perkataan Nabi adalah benar. Yang kedua, jelas bahawa golongan anti hadis adalah golongan pertama daripada kalangan umat Islam yang menolak autoriti Rasulullah SAW. Yang ketiga, disimpulkan kefahaman golongan anti hadis ini tidak berasaskan sama sekali. Dan yang terakhir ialah anti hadis adalah satu kejahilan dan juga ajaran yang salah dan juga sesat serta membahayakan sistem teknologi perundangan Islam secara keseluruhan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.